Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan tengok pula video yang seterusnya ataupun video yang terakhir untuk sesi untuk sesi kita pada minggu ini untuk bahasa Melayu. Okay, jadi kita akan belajar pula tentang pemajmukan. Okay, so pemajmukan. Jadi pemajmukan ni apa? So pemajmukan ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan atau gabungkan. Okay, so merangkaikan adalah juga sama dengan perkataan gabungkan. Okay. Dibentuk dengan gabungkan dua atau lebih kata dasar untuk membentuk satu perkataan baru. Okay, jadi tadi kita ada belajarkan kata dasar. Kata dasar ni maksudnya mereka boleh berdiri sendiri. Okay, tidak mempunyai apa-apa imbuhan awal, imbuhan akhir ataupun imbuhan apitan. Mereka tidak mempunyai apa-apa imbuhan. Mereka adalah kata akar. Okay, jadi kata dasar ni kita boleh buat. Okay, kita boleh membentuk kata baru untuk pemajmukan, untuk kata majmuk. Jadi untuk kata majmuk sebenarnya kata majmuk adalah perkataan yang dibuat daripada penggunaan kata dasar. Jadi maksudnya contohnya kita ada satu kata dasar campur dengan satu lagi kata dasar, kita dapatlah satu perkataan yang baru. Okay, ataupun nak belajar campur satu ni. Jadi kita tengok contohnya cikgu ada satu ayat dasar campur dengan satu lagi ayat dasar, dia akan jadi satu ayat dasar yang baru. Okay, so contoh cikgu bagi sini ayat dasar. Cikgu dah banyakkan cikgu bagi tadi ayat dasar dari slide yang sebelum ni. Okay, contohnya ayat dasar kita ada macam contohnya lapor. Lapor adalah ayat dasar sebab tidak mempunyai apa-apa yang bukan sini ataupun sini. Kan? Lagi, beli. Beli pun adalah ayat dasar sebab tidak mempunyai apa-apa imbuhan sini dan juga apa-apa imbuhan sini dan dia boleh berdiri sendiri. Apa lagi? Okay, contohnya kapal. Kapal pun adalah juga kata dasar. Okay? Kata dasar, bukan ayat dasar. Kata dasar. Dia juga berdiri sendiri, tidak mempunyai apa-apa imbuhan awalan, akhiran ataupun apitan. Okay, apa lagi kata dasar? Contohnya kalau cikgu ambil terbang. Okay, terbang pun adalah kata dasar. Okay, terbang pun adalah kata dasar. Tidak mempunyai apa-apa imbuhan awal, apa-apa imbuhan akhir. Okay, dan dia boleh berdiri sendiri. Okay, maksudnya kita ada satu ayat dasar. Contohnya kita ada satu ayat dasar, kapal. Lepas tu kita ada satu lagi kan, dia perlukan dua atau lebih. So kita perlu ada sekurang-kurangnya dua. So contohnya ayat dasar yang pertama adalah kapal dan kita ada terbang. Contohnya ayat dasar yang kedua. So maksudnya kita ada satu ayat dasar dan kita ada dua ayat dasar. So dia mahu dua atau lebih kan? Kita boleh buat satu perkataan baru, iaitu satu kata majmuk yang baru. Okay? Majmuk yang baru ataupun satu perkataan yang baru. So, kalau kamu tengok nanti cikgu akan terangkan lagi sedikit. Cikgu akan terangkan lagi dengan lebih lanjut. Jadi kalau kamu tengok sini, kata majmuk mempunyai maksud tertentu dan dieja secara terpisah. Okay, bukan semua kata majmuk dieja secara terpisah. Ada yang terpisah, contohnya kapal terbang. Tapi ada juga yang rapat, yang bersambung. Contohnya bertanggungjawab. Bertanggungjawab pun juga adalah kata majmuk. Okay, dan dia dieja secara rapat. Okay, bukan semua dieja terpisah, tetapi kebanyakannya mereka dieja secara terpisah. Okay, jadi walaupun mereka dieja secara terpisah, tapi dia adalah sebagai satu unit. Maksudnya, kapal terbang kita eja pisahkan. Tapi, apa yang kita ingin cakap adalah tentang sebuah kapal terbang. So, kapal
dengan terbang ni adalah maksudnya satu unit, satu kata majmuk. Bukannya dia ada kapal terbang, jadi dia akan jadi dua kata majmuk. Tidak, dia akan jadi satu sahaja kapal, satu sahaja kata majmuk. Walaupun dia ada dua unit, walaupun dia ada dua benda, kan dia dieja secara terpisah. Contohnya kita ada kapal. Okay, kita ada kapal dan kita ada terbang. Walaupun dia eja secara terpisah, kalau kamu tengok sini terpisah, okay, dia bukannya bermaksud dia ada dua kata majmuk. Tidak. Ni adalah hanya satu. Okay, satu sahaja kata majmuk. Macam ni dia cakap satu unit. Satu sahaja kata majmuk. Okay, jadi walaupun dia ada dua perkataan dalam satu, tapi dia adalah satu unit. Maksudnya satu sahaja kata majmuk. Okey, jadi kalau kamu tak faham, kamu boleh selalu tanya cikgu. Okey, selalu tanya cikgu. Jadi, itulah maksudnya permajmukan. Kamu ada dua ataupun lebih kata dasar. Kata dasar yang tidak mempunyai apa-apa imbuhan. Depan, awalan, ataupun belakang, akhiran. Ataupun depan belakang, habitat. Jadi, tidak mempunyai apa-apa imbuhan. Okay, kalau kita ada dua ataupun lebih kata dasar tu, dia akan jadi satu perkataan baharu. Jadi satu perkataan baharu ni lah adalah kamu punya kata majmuk. Okay, satu perkataan baharu tu adalah kata majmuk. Contohnya macam cikgu ucap tadi, ayat dasar yang pertama adalah kapal, ayat dasar yang kedua adalah terbang. Jadi satu perkataan baru adalah kapal terbang. Itu adalah kata majmuk. Jadi kita tengok satu per satu. Okay. So kata majmuk dia mempunyai 3 jenis. Tapi hari ini cikgu akan tekankan tentang kata majmuk rangkaian kata bebas. Okay. Maksudnya dia macam dia cakap tadi rangkaian kata bebas. So, maksudnya dia punya yang pertama dan yang kedua tidak semestinya kena sama. Jadi dia adalah kata bebas. Dia adalah gabungan daripada kata dasar yang berbeza untuk menjadi satu ayat baharu. Okay, so macam kamu tengok guru. Berbeza kan dengan besar. Tapi kalau guru besar, kan? Kalau guru besar, dia akan jadi satu ayat baru. Satu ayat yang baru pula maksud dia. Okay, contohnya, kita akan tengok satu persatu. So, kita ada guru besar, kapal terbang, cermin mata, jam tangan, beg tangan dan kereta api. Jadi, cikgu ada bagi 3 slide untuk terangkan satu persatu. Okay, satu persatu contoh untuk kata majmuk rangkaian kata bebas. Nanti cikgu akan terangkan lagi kata majmuk yang lain. Kita terangkan dulu tentang rangkaian kata bebas. Kata majmuk, rangkaian kata bebas. Jadi, contohnya macam ni. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Kita tengok dulu contoh yang pertama iaitu guru besar dan juga kapal terbang. Okay, kita tengok dulu. Guru besar dan juga kapal terbang. Okay, kalau kita tengok contoh yang pertama, kita ada guru. Okay, so guru ni maksudnya adalah orang yang mengajar. Kan? Orang yang mengajar tidak kira di mana, asalkan orang tu menyampaikan ilmu kepada pelajar-pelajarnya, mereka adalah dikenali sebagai guru. Jadi kita juga ada perkataan besar. Tahu kan besar apa? Macam kita tengok ni bola ni lagi besar daripada bola ni. Maksudnya bola A lagi besar daripada bola B. Contohnya, okay? Jadi kalau kita gabungkan ayat dasar yang pertama iaitu guru dengan ayat dasar yang kedua iaitu besar, kita akan dapat satu perkataan baru iaitu guru besar. Guru besar adalah yang berpangkat tinggi di dalam sekolah. Okay? Jadi itu adalah guru besar. Jadi kalau kamu tengok macam itulah kata majmuk. Kita ada contoh, kita ada ayat dasar yang pertama. Kita gabungkan dengan ayat dasar yang kedua. Kan tadi dia cakap dia mahu dua ataupun lebih. Kan? Dia beritakan dua ataupun lebih. Barulah kita boleh jadikan kata majmuk. Kalau satu sahaja, kita tidak boleh buat kata majmuk. Dia mahu dua ataupun lebih. Jadi dalam contoh cikgu bagi ni, kita ada dua. Okey, kita ada dua.
Jadi yang pertama adalah guru, yang kedua adalah besar. Jadi kita dapatlah satu kata majmuk ataupun satu perkataan yang baru, iaitu guru besar. Okey? Cikgu harap kamu fahamlah. Okey? Maksudnya ni dia ada maksud dia sendiri. Guru adalah yang mengajar dalam kelas, menyampaikan ilmu ataupun di mana-mana lah, asalkan yang menyampaikan ilmu. Dan juga kita ada satu kata dasar. Maksud dia ni adalah saiz. Okay? Kebanyakannya besar adalah untuk menunjukkan saiz sesuatu benda ataupun sesuatu benda hidup ataupun tidak hidup. Jadi bila kita gabungkan guru dengan besar ni, kita dapatlah guru besar. Guru besar adalah satu perkataan baru. Okay? Satu perkataan baru. Guru besar yang berada di sekolah. Jadi, bila kita ada dua ataupun lebih kata dasar, kita gabungkan, kita dapatlah kata majmuk. Okey, itu adalah untuk contoh yang pertama. Jadi, kita tengok pula contoh yang kedua, kapal terbang. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua, iaitu kapal terbang. Macam mana kita dapat kapal terbang untuk kata majmuk kapal terbang? Pertama, kita kena ada ayat dasar yang pertama. Okay, ayat dasar yang pertama iaitu kapal. Kenapa kita panggil ini sebagai ayat dasar? Sebab dia tidak imbuhan depan, dia tidak imbuhan akhir. Okay, dan kita juga ada ayat dasar yang kedua. Kalau kamu tengok, kenapa dia ayat dasar? Sebab dia tidak imbuhan pertama dan juga dia tidak imbuhan akhirat. Maksudnya dia boleh berdiri sendiri, dia adalah kata akad. Okay, bila kita ada ayat kata dasar yang pertama gabung dengan kata dasar yang kedua, dapatlah kita kata majmuk. Kata majmuk mempunyai maksud yang baru iaitu kapal terbang. Jadi itulah sini cikgu dia bagilah contoh. Kapal, kamu tahu kan kapal, kadang-kadang ada beberapa jenis kapal, tapi kapal yang cikgu tunjuk ni adalah kapal yang bergerak di atas air. Okay, kita ada juga terbang macam Superman. Ataupun kalau terbang lagi, paling mudah adalah burung. Okay? Burung terbang tinggi kan. Yang kasar di awan, yang kasar udara. Jadi kalau kamu tengok sini, kita gabungkan ayat dasar yang pertama dengan kata dasar yang pertama dengan kata dasar yang kedua. Dapatlah kita punya ayat baharu. Ayat kata majmuk. Okay? Iaitu kapal terbang. So, kapal terbang inilah yang kita guna untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia merupakan pengangkutan melalui udara. Okay, itu adalah contoh kata majmuk kapal terbang. Okay, jadi kalau kita tengok pula cermin mata dengan jam tangan. Okay, kita tengok pula cermin mata dengan jam tangan. Jadi kalau kita tengok macam mana kita dapat cermin mata dengan jam tangan ni, kata majmuk ni. Okay? Kita tengok yang pertama, kita ada contohnya ayat dasar yang pertama. Okay, kita ada ayat dasar yang pertama iaitu cermin. Ini kita punya ayat kata dasar, minta maaf, bukan ayat. Kita ada kata dasar yang pertama. Okay, kita ada kata dasar yang pertama. Cermin. Tahu kan cermin? Cermin yang boleh pantulkan image ke mata kita. Okay, kalau kamu belajar, kamu mungkin saya belajar tentang cahaya. Okay, so cahaya daripada satu objek tu dia akan terpantul ke dalam mata kamu melalui objek macam cermin contohnya. Okay, jadi cermin ni paling senang ni lah cikgu kasi tunjuk kamu. Budak ni dia boleh tengok rupa dia. Kan? Dia boleh bayangkan yang dia menang dalam satu pertandingan. So, dibayangkanlah dia dapat piala. Okay? Jadi, itu adalah cermin. Kamu boleh nampak diri kamu sendiri. Okay? Itu bahasa paling mudah lah cikgu boleh bagi. So, kata dasar pertama kita ada cermin. Dan kata dasar yang kedua, okay, kita ada mata. Okay? Kata dasar yang kedua, kita ada mata. Kenapa kata dasar? Sebab dia tidak apa-apa imbuhan awal ataupun akhir. Dia boleh berdiri sendiri dan juga dia adalah kata akad.
Okay, jadi kalau kita tengok sini, kita ada yang pertama, cermin. Kita ada yang kedua, kata dasar yang kedua, dapatlah kita cermin mata. So, ini adalah kamu punya kata majmuk. Kata majmuk gabungan daripada dua ataupun lebih kata dasar. Okay, dapatlah kita cermin mata. Okay, jadi kalau kamu tengok, kita sudah habis tengok ni cermin mata. Kita akan tengok pula jam tangan. Okay, so kalau kita tengok jam tangan, macam mana kita dapat kata majmuk ni? Jam tangan. Okay, kata majmuk. Macam mana kita dapat kata majmuk jam tangan? Kalau kita tengok kata majmuk jam tangan ni, kita ada pertama, kita ada kata dasar yang pertama. Okay, kita ada kata dasar yang pertama iaitu jam. Tahu kan jam? Jam yang menunjukkan masa. Okay, jam ini menunjukkan masa. Jadi sekarang ni di dalam pukul 10:08 minit. Macam tu. Okay, jadi kalau kamu tengok sini, jam ni adalah kata dasar kamu yang pertama. Kata dasar yang tidak mempunyai apa-apa imbuhan langsung. Okay, jadi kita ada juga kata dasar yang kedua. Kata dasar yang kedua kita adalah tangan. Kan? So, kita ada kata dasar yang kedua. Kata dasar yang kedua dapatlah jam campur dengan kata dasar yang kedua tangan. Kita dapatlah jam tangan iaitu kita punya kata majmuk. Okay? So, dia ada mempunyai maksud yang tersendiri. Okay, so dapatlah kita punya kata majmuk jam tangan. Kita ambil daripada jam, kata dasar, dan juga tangan, kata dasar yang kedua. Dapatlah kita jam tangan. Okay, jadi kalau kita tengok pula, kita sudah siapkan 4 contoh kata majmuk. Terdapat banyak sangat maksud dan contoh kata majmuk, tetapi cikgu bagi dalam 6 supaya kamu boleh faham dengan lebih lagi apa maksud kata majmuk. Okey, so kita tengok sini. Okey, kita tengok contoh kelima. Okey, macam mana kita dapat beg tangan? Okey, macam kita dapat perkataan beg tangan untuk kata majmuk. Macam mana? Bagaimana? Okey, bagaimana kita dapat perkataan ni? Kata majmuk ni adalah, kita tengok, kita ada kata dasar yang pertama. Kan? Ni kita ada kata dasar yang pertama. So, kita ada kata dasar yang pertama iaitu beg. Dan kita ada kata dasar yang kedua iaitu tangan. Okay? Sebab macam tadi, kata majmuk ni dia cuma akan boleh kita buat dengan dua. Mesti sekurang-kurangnya dua ataupun lebih. Okay, so kita sini ada kata dasar yang kedua. Okay, so bila kita ada dua kata dasar iaitu beg dengan tangan, dapatlah kita buat kata majmuk iaitu beg tangan. Okay, ini adalah kata majmuk. Macam inilah kamu dapat perkataan kata majmuk. Bila ada satu ayat dasar gabung dengan satu ayat dasar yang lain, dapatlah kata majmuk. Kata perkataan yang mempunyai maksud baharu. Okay, so kita tengok pula kereta api. Macam mana kereta api ini terbentuk? Okay, macam kereta api ini terbentuk, kata majmuk. Kata majmuk, macam mana kereta api kata majmuk ini terbentuk? So, kalau kamu tengok sini, kita ada satu. Okay, kita ada satu kata dasar iaitu kereta. So, kita ada kata dasar yang pertama. Okay, kita ada kata dasar yang pertama iaitu kereta. Okay, kereta cantik ni warna merah juga ambil. Kereta lumba. Okay, dan kita juga ada sini api. Okay, kita ada api. So, api tahu kan? Api adalah bahan, adalah ni, panas kan? Okay, dia boleh, yang kita gunakan contohnya untuk memasak. Okay, ataupun memanaskan badan. Okey, sini adalah api. Okey, benda yang mengeluarkan haba. Jadi kita ada sini kereta campur dengan api. Kita punya kata dasar yang kedua.
Okey, ingat kata majmuk dia cuma boleh terbentuk kalau ada dua atau lebih sahaja. So, kita ada kata dasar yang pertama, kita ada kata dasar yang kedua, kereta campur dengan api, kita dapatlah kata majmuk kita. Kereta api, kita dapat perkataan baru dengan maksud yang baru. So, kereta api ni mungkin kamu pernah naik lah. Okay, kita ada kereta api dari Beaufort ke Papar. Jadi ni ada kereta api. Okay, kereta api dan juga laluan dia. Jadi ni adalah kereta api pengangkutan. Okay, sebuah pengangkutan yang digunakan dari sesuatu lokasi ke lokasi yang lain. Okay, jadi inilah contoh macam mana kita buat kata majmuk. Okay, beg tangan dan juga kereta api. Ini adalah contoh macam mana kamu buat. Okay, macam mana kamu mendapat perkataan ataupun kata majmuk. Kamu gabungkan satu kata dasar dengan satu kata dasar yang lain, dapatlah kata majmuk dengan maksud yang baharu, dengan ayat yang, dengan perkataan yang baharu. Okay, jadi kebanyakannya kata majmuk memang mereka akan dieja terpisah. Tapi ada juga kata majmuk yang tidak terpisah. Contohnya tanggung jawab. Okay. Jadi ni adalah berbeza. Dia walaupun dia tidak dekat, tapi ini adalah salah satu contoh kata majmuk. Sebab tanggung adalah kata dasar, jawab pun adalah kata dasar. Okay, jadi seperti biasa cikgu ada latihan. Okay, cikgu ada latihan kata majmuk. Tapi untuk latihan ni cikgu bagi kamu ada jawapan. Jadi kamu hanya perlu isi di ruang kosong. Okay, so setelah kamu selesai, kamu ambil gambar, lepas tu bagi dengan cikgu. Okay, bagi dengan cikgu dan cikgu akan semak. Okay, cikgu akan semak dan kamu ada satu lagi soalan. Okay, kamu ada satu lagi soalan. Selepas kamu bagi jawapan kamu dengan cikgu, cikgu semak, cikgu bagi balik, baru cikgu akan bagi soalan yang seterusnya. Soalan terakhir untuk minggu ini, Bahasa Melayu. Okay, soalan tentang penulisan. Okay, kamu kena bina ayat. Jadi, kalau kamu masih ingat dekat sekolah, dekat tuition, minta maaf, dekat tuition, cikgu ada pernah bagi kan soalan-soalan penulisan macam ni. Bina 5 ayat daripada gambar. 5 ayat daripada gambar. Cikgu juga ada bagi latihan. Cikgu juga ada bagi cara kan untuk jawab. Cikgu ada bagi formula kalau kamu masih hafal lagi. Cikgu ada bagi formula salam. Kan contohnya siapa. So siapa dalam ni kamu bolehlah guna contohnya kita. Okay, ataupun kita pun boleh. And then kamu boleh guna juga mengapa. Mengapa? Jadi contohnya kamu tulis sini mandi dengan sabun. Mengapa? Mengapa adalah supaya dapat menjaga kesihatan diri ataupun mengelakkan daripada jangkitan kuman contohnya. Ataupun ni siapa lagi? Kita. Okay, kita. Contohnya kita haruslah macam makan makanan yang seimbang. Contohnya, mengapa? M. Untuk mengapa? Supaya kita mendapat nutrisi yang mencukupi. Contohnya, kan? Jadi, kalau kamu masih ingat, cikgu sudah ajar. Okay, formula salam untuk bina 5 ayat. Kita juga pernah buat latihan. Okay, latihan di tempat tuition, di dalam kelas. Latihan untuk buat ayat pendek. Dan juga kita pernah buat latihan untuk ayat panjang. Kalau kamu masih ingat lagi, cikgu ada dalam satu beg kan. Lepas tu kamu perlu pilih apa gambar, apa kata yang kamu perlu buat satu ayat pendek ataupun satu ayat panjang. Kalau kamu masih ingat lagi kan, dia dalam bentuk lawak. Jadi cikgu ada satu beg kecil kalau kamu masih ingat dulu. Dan cikgu ada beberapa gambar. Kamu pilih dan kamu bina ayat daripada tu. Okay? Dan cikgu juga pernah bagi kamu latihan macam ni.
Okay, cikgu pernah bagi latihan macam ni dan cikgu guna formula salam. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Lepas kamu habis, kamu kongsikan jawapan kamu dengan cikgu supaya cikgu boleh semak dan cikgu akan bagi kamu video yang terakhir iaitu video skema jawapan. Okay, cikgu akan terangkan satu persatu kenapa jawapan dia macam itu. Okay, jadi kita akan bertemu lagi di video yang seterusnya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di video di minggu hadapan. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu, okay, dalam grup WhatsApp ataupun dalam grup Telegram. Okay? Kita akan bertemu lagi dekat video yang seterusnya.